Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. Kita di muka surat 15 yang kitab Jawinya. Kata musannif rahimahullah taala, wa jami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira wa lam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah bal zaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kesyukuran kita pertama sekali nikmat hidup yang masih diberi pada hari ini. Syukur kita dapat Islam. Syukur juga Allah Ta'ala lembutkan hati kita dan mudahkan ke kita untuk membenarkan dan memperakui semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kita boleh taat patuh pada perintah dia, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat-nikmat besar itu Allah Ta'ala beri ke kita. Kita dapat Islam, dapat iman, dapat boleh taat patuh perintah dia, meninggalkan larangannya. Dengan bahasa lainnya dipanggil takwa. Syukur banyak-banyak semua nikmat Tuhan Ta'ala bagi ke kita. Syukur juga Allah Ta'ala bagi sihat, lapang masa, juga hidayat taufik dikekalkan lagi ke kita. Dengan itu dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di surau ini. Dan insya-Allah dengan segala limpahan kurnia itu juga kita manfaatkan masa yang ada ini meneruskan bacaan kitab kita daripada matan Jawharat Tauhid ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, wa jami'un ma'na allazi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira. Asal terjemahnya kata dia, dan yang menghimpunkan makna yang telah tersebut itu ialah dua kalimah syahadah Islam, maka lemparkan olehmu akan perbantahan. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni insya-Allah adalah simpulan ataupun rumusan daripada apa semua yang kita dah belajar dalam bab ketuhanan dan dalam bab kerasulan. Yang dia isyaratkan dengan kata dia, yang menghimpunkan makna yang telah tersebut itu. Jadi kita nak belajar ni adalah satu bab ataupun satu perkara yang menghimpunkan semua makna yang telah tersebut. Bukan terjemahan benda tersebut, tapi semua makna, bahasa orang putih sikit, semua konten daripada bab ketuhanan, bab kerasulan yang telah kita belajar dulu. Antara yang terdekat kita belajar adalah bab rasul, sifat wajib yang ada pada dia, yang mesti diiktikad. Ada sifat mustahil yang mesti dibersihkan daripada dia, sifat harus pada dia apa dia. Begitu juga pada bab ketuhanan dulu ada 20 bab wajib, 20 yang mustahil, dan ada satu bab harus pada Allah Ta'ala. Begitu juga bab-bab masalah memandang Allah Ta'ala, masalah perbuatan hamba yang kata Allah yang buat semua perbuatan. Segala perkara yang telah kita bicara lepas tu, konten tu, kata dia dihimpunkan oleh dua kalimah syahadah Islam. Semua kandungan tu, semua intipati daripada bab ketuhanan dan kerasulan itu terkandung dalam dua kalimah syahadah Islam. Ada isyarat tuan-tuan faham sikit dulu. Dua kalimah syahadah Islam ni apa? Dua kalimah syahadah Islam, dua kalimah syahadah lah. Pasal apa dia panggil di sini dua kalimah syahadah Islam? Dipanggil dua kalimah syahadah Islam kerana dengan sebab menyebut dua kalimah syahadah ni lah, maka orang kafir boleh tukar terus status kafir yang kekal abadi selama-lamanya, boleh tukar jadi masuk Islam.
Tu dipanggil dua kalimah syahadah Islam. Sikit lagi juga berarti tang disebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan dua kalimah. Kalau ikut memang kita masyhur sebut gitu, Arab sebut gitu, Melayu sebut gitu. Kalau kita perhati sebenarnya dia bukan dua kalimah, dia ialah dua ayat. Dia ialah dua ayat. Tuan-tuan boleh beza kalimah dengan ayat. Kalimah apa dia? One words only. Macam orang putih tu senang kan. Jadi la ilaha illallah ni words ke sentences? Oh, pandai orang putih apa je. Sentences. Jadi dia two words ke two sentences? Two sentences. Then why you say as two words? Dua kalimah. Yang ni yang kalau kita tak pernah ngaji bahasa tuan, dia melengkung lah sikit. Macam mana mudahnya tu, kaedah bahasa, perkataan macam ni dipanggil majaz. Majaz macam ni dipanggil majaz mursal, itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut walaupun kita kata dua kalimah, maksud dua kalimah tu ialah dua ayat. Jadi sebut kalimah tu maksud dia adalah dua ayat. Sedikit bandingan bahasa Melayu yang kita guna bahasa kalimah dan ayat ni, apa dia? Kita nak panggil seseorang beri ucapan, pengurusi majlis kadang dia panggil gini, dia minta pengurusi surau untuk menyampaikan sepatah dua kata. Di majlis kita yang baik ini, berikan apa? Sampaikan apa? Sepatah dua kata. Kalau faham sepatah dua kata tu, naik atas pentas, Assalamualaikum. Oh, tu turun Assalamualaikum. Turun lah apa kata tu kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam, dah tiga dah. Disuruh sepatah dua je. Itu macam mana tu? Adakah maksud dia macam tu? Tidak, yang orang dia buat bodoh itu. Itulah dipanggil, kalau kaedah Arabnya dipanggil majaz mursal. Majaz mursal ni apa? Maksudnya dia adalah satu kata kiasan, satu kiasan bahasa. Walaupun disebut sepatah dua perkataan, maksudnya berilah satu ucapan pendek. Itu maksudnya. Ucapan pendek pun kadang mesti ucap setengah jam oi. Masih dipanggil sepatah dua perkataan. Ni pun dua kalimah. Dua kalimah apa tuan-tuan? La, satu ilaha illa Allah. Tu la ilaha illallah ya. Asyhadu an, empat dan enam. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Dah lima. Jadi kalau perhati itu tak betul dua kalimah, bukan tak betul. Itulah istilah majaz. Maksudnya satu kiasan bahasa sebut dua kalimah, maksudnya dua ayat. Saja sebut macam tu sikit untuk bagi penjelasan maksud dua kalimah syahadah. Jadi dengan apa yang kita bicara ni, maklumat yang dia nak maklumkan kita ialah bila sebut dua kalimah syahadah, semua bab ketuhanan dan semua bab kerasulan yang kita dah belajar tu ada maksud dia dalam kalimah syahadah itu. InsyaAllah memang nak bagi penjelasan sikit di situ, dan macam mana yang ulama buat simpulan iman di situ. Yang tu yang kalimah syahadah ni kadang-kadang dengan istilah lain ulama kita sebut semua simpulan iman ada dalam tu. Semua bab ketuhanan, semua bab kerasulan, yang kalau rukun iman yang 6 tu, semua tu masuk dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun hanya sependek itu, tapi rangkum semua. Rangkum semua. Siapa cakap itu? Ulama sebut itu. Bahkan atas amalan dan hukum hakam yang telah diisyarat oleh baginda Nabi SAW. Kan orang nak mengucap, nak masuk Islam, apa yang Rasulullah suruh? Mengucap kalimah syahadah. Ke disuruh baca surah Al-Ikhlas? Surah Ikhlas ke? Tak, disuruh baca. Kenapa dia tak suruh baca surah Ikhlas berbanding dengan menyebut kalimah syahadah? Kerana kalimah syahadah merangkumi semua bab ketuhanan dan kerasulan. Surah Ikhlas apa? Baru bab wahdaniyah, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dari sudut minta, tempat minta. Lam yalid wa lam yulad. Nak cerita bab ketuhanan, bab kerasulan tak masuk lagi bab tu.
Bab ketuhanan pun belum selesai semua. Belum selesai semua. Belum cerita bab kudratnya, bab iradatnya, belum cerita lagi. Belum cerita masalah Allah Ta'ala ni dia khidam, dia baqa, belum cerita dalam tu. Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Yang tu kuat ada. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak kata kul huwallahu ahad belum sempurna. Kandungan konten semua bab ketuhanan dan semua bab kerasulan yang mengandungi semua makna itu adalah kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Satulah orang kafir nak masuk Islam, dia ajar apa? Kalimah syahadah. Tak ajar surah Ikhlas. Betul maklumat ni? Betul kan? Sikit lagi. Masih saya memang nak penjelas satu, tapi bagi betul sikit. Kalau ada tuan-tuan tersilap faham ke apa, dan ada pahaman-pahaman yang lah ni duk menyerang pahaman-pahaman yang ni, yang pengarang kita tengok lagi dia sebut apa, tentang ada siapa-siapa yang mengingkari tentang kata maksud ataupun makna yang terkandung dalam bab ketuhanan dan kerasulan, semua konten itu terkandung dalam kalimah syahadah. Just dengan dua kalimah syahadah ni merangkumi semua perkara. Jadi apa yang saya nak sebut lagi ialah macam ni, antara kalimah syahadah dengan surah Ikhlas saja saya nak buat banding dengan surah Ikhlas tu, pasal ada orang selalu sebut seolah-olah surah Ikhlas ni dia dah memada dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, seolah-olahnya, tapi tak betul. Saja nak banding itu. Jadi dengan apa yang kita sebut tadi, mengucap kalimah syahadah boleh jadi Islam, tetapi dengan membaca surah Al-Ikhlas tak masuk Islam. Betul kan? Jadi apa maksud yang boleh faham? Maksudnya maksud makna yang terkandung dalam la ilaha illallah mestilah lebih besar pengertian yang terkandung, yang tersimpul di dalamnya berbanding dengan apa makna yang tersimpul, yang terkandung dalam surah Ikhlas. Itu yang dalam surah Ikhlas ada isyarat dalam hadis Rasulullah kata surah Ikhlas dia ialah sulus Quran. Sulus Quran. Sulus maksudnya 1/3. Jadi 1/3 je. Dia bukan kesemua, tidak. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semua bab ketuhanan, semua bab kerasulan. Apa yang Rasulullah bawa semua dalam tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa khabar ni? Kitab kita khabar. Dan saya sebut tadi, antara pengamalan Rasulullah kan dia nak jadi Islamkan orang, dia ajar dengan mengucap kalimah syahadah. Rasulullah pun kata qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebut kalimah la ilaha illallah ni, kamu berjaya. Baik, itu dah isyarat dan cukup menjelaskan kepada kita bahawasanya kalimah syahadah mempunyai makna yang begitu lengkap. Baik, selesai. Okey, kita tengok sikit macam mana boleh kalimah syahadah ni menyimpulkan semua bab ketuhanan dan bab kerasulan. Mari kita tengok sikit. Antara yang disyarah ulama, dia kata macam ni. Kita ambil kalimah pertama dulu, la ilaha illallah. Terjemah mudah macam mana? Tiada Tuhan melainkan Allah. Sikit tanda-tanda sikit. Cantik tak terjemah tu? Maksud saya cantik tu lengkap tak terjemah tu? Tak lengkap lagi. Boleh bagi alasan sikit tak kenapa tak lengkap? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah. Kalau tiada Tuhannya, ngapa? Tengok sekali lalu untuk syarahan tu. Kalau sebut tiada Tuhan melainkan Allah, dia boleh makna, dia dengan saya sebut ni pun dengan terjemah, saya syarah dengan terjemah. Kalau sebut tiada Tuhan, nanti orang faham macam ni, Kristian apa yang Tuhan yang Kristian tembah bukan Tuhan. Jadi Tuhan tu dia akan faham Tuhan tu. Matahari yang orang duk sembah anggap sebagai Tuhan, tu bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan. Apa saja yang orang sembah, Hindu, agama apa, Tuhan yang disembah oleh orang Hindu tu bukan Tuhan. Tuhan yang disembah oleh orang Buddha bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tiada Tuhan. Yang tu semua tiada Tuhan melainkan Allah. Salah tu. Itu bukan maksud kalimah syahadah tu. Kalimah syahadah tu bukan menafi Tuhan tu. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tu Tuhan. Tuhan ke tu? Tuan jawab tak? Saya dah jawab dah.
Saya dah dapat dia, tu bukan Tuhan tau. Untuk apa? Itu adalah makhluk yang dianggap Tuhan. Manusia je anggap sebagai Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan. Tak masuk sikit pun bab Tuhan, semua makhluk. Kristian duk sembah Nabi Isa, dianggap sebagai salah satu daripada 3 Tuhan. Tak betul, bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan, Siti Maryam bukan Tuhan, bukan Allah satu daripada 3, bukan. Matahari bulan yang orang sembah bukan. Patung-patung berhala bukan. Tak masuk bab, maksudnya tak masuk in topic pun. Not in topic lah. Tak masuk pun dalam kalimah Tuhan tu. Satu bahasa tiada Tuhan. Orang akan faham Tuhan tu Tuhan betul ke Tuhan tak betul masuk dalam tu. Salah. Tu saya tanya tu, cantik tak terjemahan tu? Macam mana? Terjemahan yang cantik sikit. Tu yang ulama kita bubuh makna macam ni. Apa dia? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tiada Tuhan yang disembah dengan, apa maksudnya tu? Yang kita nak nafi tu, tak ada Tuhan tu, bukan Tuhan tadi tu. Tuhan yang kita nak nafi ni Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan sembah sebenar ni maksud dia macam mana? Tuhan yang betul-betul Tuhan, yang sebenar-benar Tuhan, yang memang dia berciri dengan ciri Tuhan, yang memang sepatutnya dia itulah Tuhan. Yang Tuhan pun bukan Tuhan yang hanya fantasi, yang memang Tuhan sebenar. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang tu yang tak ada, melainkan Allah. Jadi bukan maksud la ilaha illallah tu bukan bahala. Bahala bukan Tuhan, tokong bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, yang semua bukan Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan sebenar ialah Allah. Tak betul. Cara memahamkan kalimah syahadah tu macam tu. Macam mana pun sesat tu tidaklah, tapi tak betul ya. Bahasa mudah saya selalu sebut, memahamkan macam tu cara faham bodoh. Siapa bodoh? Saya sebut misal, kalau saya kata tiada masjid yang masyhur di negeri Perak ni melainkan masjid Tuan Samo Ubudiah kan. Ubudiah popular lah, glamour kan. Tunjuk tahun melawat Perak, gambar apa? Ubudiah. Okey. Jadi Ubudiah dengan Surau Desa Aman kalah banyak lah kita kan. Kalah banyak tu tengok nak sebut. Tiada masjid yang popular. Masjid pun popular ni, itu cerita ni, dalam negeri Perak, melainkan Ubudiah. Tiada masjid yang sepopular seperti masjid Ubudiah. Okey. Masuk lah dalam perkataan tiada masjid tu surau ni. Kenapa? Tak tally dengan kalimah. Bagus ayat tu, best lah ayat tu. Pasal apa? Yang dinafi apa? Tiada masjid. Masjid lah weh, surau tak masuk book lah. Jadi kalau orang masukkan tiada masjid tu, surau dia masukkan dalam penafian tu, macam mana? Bodoh. Tuan jawab siap lah. Bagus. Bodoh tu. Pasal apa bodoh? Tak faham bahasa, tak faham maksud daripada perkataan tu. Tiada masjid, yang dinafi masjid. Janganlah masuk surau. Ini habis tandas awam, tak popular kata dia. Tandas pun masuk. Bodoh sungguh. Orang cerita masjid, dia cerita masuk tandas awam. Ni pun nafi bukan ayat masjid tuan-tuan. Ayat apa? La ilaha. Tiada ilah tu ialah al-ma'bud bil haq. Tu bahasa Arabnya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Hak tu yang nak dinafi tu. Habis tu kata bahala bukan Tuhan, la ilaha illallah, bahala semua bukan Tuhan, tokong bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, melainkan Allah. Tak betul. Tak betul itu bukan tak betul dari segi menyebut kalimah, dari segi kata melainkan Allah lah Tuhan sebenar, bukan itu. Hak mana tak betul? Nafi itu tak betul. Pasal kita nafi tu bukan nafi Tuhan tu, Tuhan bodoh tu. Tuhan bodoh ni, tokong, bulan, matahari bukan Tuhan itu. Yang macam saya sebut, tiadalah masjid. Tanda awam mau masuk surau, pasal malam, rumah teres. Lah rumah teres masuk. Orang kata tiada masjid, rumah teres pun dimasukkan dalam senarai tu. Yang ni tak erti bahasa. Tak faham apa yang sepatutnya kena diertikan dalam perkataan itu. Jadi pada la ilaha illallah tu mesti dipaham tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Baru cantik translation tu.
Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi yang kita nafi itu Tuhan yang macam mana? Tuhan yang sebenar, Tuhan yang betul-betul bercirikan Tuhan yang memang yang macam Allah Ta'ala tu. Tak ada yang macam tu, melainkan Allah aja. Oh, baru cantik ayat ini. Baru makna dia betul. Tiada masjid yang sepopular tiada masjid yang popular dalam negeri Perak ni melainkan Masjid Ubudiyah. Apa boleh tu? Yang nafi apa? Masjid, dan kita faham masjid. Dan masjid pun masjid popular. Masjid popular masjid apa ni? Masjid Azlan Shah, Sultan Deri, masjid negeri lah, popular lah. Masjid apa lagi yang tuan Malaysia dengar? Perak ni yang popular lah. Habis tak? Masjid pun tak apa kita. Okey. Bobilah senai, tapi mesti masjid tau. Surau tak masuk, pasar malam tak masuk, Tesco tak masuk, Ion tak masuk. Jangan masuk lah tu. Pasal yang dinafi ialah tiada masjid. Okey. Faham? Saya lawak-lawak kat tuan-tuan, tapi sebenarnya kita nak belajar, nak faham kalimah syahadah, dan kita akan faham. Pada satu ulama kata, oh padanlah konten dia masuk dalam tu. Okey. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi yang kita nafi satu lah. Satu, kalau kita zikir pun bagi nafi betul tu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah tu. Tiadalah Tuhan yang macam Allah Ta'ala tu, yang betul-betul bercirikan Tuhan yang memang di sebenar-benar adalah Tuhan. Tiadalah Tuhan yang macam tu melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Baru betul maksud fahaman kita daripada kalimah syahadah tersebut. Kalau tuan-tuan duk giling-giling tu, berbahala semua bukan Tuhan melainkan Allah. Apa bulan bintang orang duk sembah tu bukan Tuhan sebenar melainkan Allah. Bodoh lagi. Dari segi mengertikan maksud perkataan itu. Okey, kita baru faham tentu ya, sekali lalu selapis baru tu. Jadi sepatutnya yang cantik terjemah macam mana? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Perkataan tu pun tuan-tuan kalau tengok zaman ni dah tak berapa orang sebut dah. Sepatutnya kalau ulama dulu tuan-tuan tak pernah, saya tak pernah dengar lah duk ngaji tutup guru duk sebut terjemahan dengan lain daripada perkataan tu, melainkan itulah ayat ni. Orang model ni macam mana? Tambah duk nyanyi lagu Rehan aja. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Terjemah dia macam mana? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi tak ada lah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tak ada lah. Tak ada. Pasal apa tu? Tu yang kata pasal apa tu satu hal lah. Yang tinggal apa-apa tu kod tu yang tak faham maksud. Buat apa duk panjang-panjang tu. Tiada Tuhan dah lah. Dia tak faham kenapa diletakkan perkataan tiada Tuhan disembah dengan sebenar tu. Baik. Masih nak cerita situ. Baik, kita masih lagi di situ. La ilaha. Jadi ilah ni pun dalam bahasa Arab disebut al-ma'bud bil haq. Yang tu yang ulama kita terjemah macam tu. Maksudnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Okey, kita balik pada situ. Bila ayat disebut tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, apa makna dia? Tadi terjemah tu. Apa makna Tuhan yang disembah dengan sebenar ni? Apa makna tu maksudnya? Apa yang menyebabkan Tuhan ni dia jadi Tuhan sebenar? Apa ciri dia? Mesti ada ciri dia. Atas sebut ulama ada dua ciri besar yang disebut dalam bab ketuhanan. Apa dia? Tuhan sebenar mesti dia tak hajat pada sesuatu. Ciri kedua, semua makhluk mesti hajat pada dia. Kalau atas ringkas bahasa yang disyarah oleh ulama, ciri besar tu yang semua makhluk mesti hajat pada dia. Semua makhluk mesti hajat pada dia. Selalu disebut dengan ayat ni dulu, dia tak hajat pada sesuatu tu pertama. Semua makhluk mesti hajat pada dia. Dia tak hajat pada sesuatu tu diistilahkan sebagai istighna. Tak biasa dengar lah, memang tak biasa dengar perkataan tu. Semua makhluk hajat pada dia, tu dipanggil iftiqar. Yang tu yang kalau kita belajar tauhid secara khususnya, jumpa tu pembahasan ulama di situ tu. Pasal apa nak bahas tu? Pasal nak bicara ciri. Kita bicara Tuhan disembah dengan sebenar. Jadi mestilah ada ciri dia. Apa ciri Tuhan disembah sebenar? Tak hajat pada sesuatu. Semua makhluk mesti hajat pada dia. Kalau Tuhan ni pun berhajat pada sesuatu, dia hajat pada malaikat untuk buat kerja dia. Bila malaikat buat kerja dia pun dia relax sikit. Itu kan Tuhan. Dia buat aras, dia nak lepak ke aras, dia duduk ke aras. Bukan Tuhan, berhajat. Tuhan ada dua. Jadi ada nanti berpuak-puak dalam makhluk. Tuhan A,
Ada yang sembah Tuhan A, ada Tuhan B. Tak semua makhluk hajat pada dia. Mustahil. Tuhan mesti satu. Tuhan mesti satu. Syarah ada benda yang kita dah syarah dulu dalam bab akidah. Baik. Jadi kalau dengan makna yang panjang pada la ilah tu, apa maksudnya? Tiadalah yang kaya pada setiap sesuatu. Tiadalah yang berhajat, yang tak hajat. Yang kalau bahasa lama istighna tu diterjemah sebagai kaya. Tiadalah yang kaya pada setiap sesuatu, dan tiadalah yang semua makhluk berhajat pada dia melainkan Allah. Okey. Lagi panjang mudahat tadi. Untuk apa ciri kalau sebut satu-satu? Supaya Tuhan ni mesti dia tak hajat pada sesuatu. Apa ciri mesti ada pada dia? Tu pun ulama senarai. Apa dia? Antaranya tak dapat tidak mesti dia ada. Barulah dia tak hajat pada satu. Kalau dia tak ada, dia perlu pada satu Tuhan lain untuk mengadakan dia. Mesti dia kidam. Pasal apa? Mesti dia sedia. Pasal kalau dia tak sedia, ada Tuhan lain jadikan dia. Maksudnya dia berhajat pada sesuatu. Mesti dia bakar. Pasal apa? Bila dia kekal, siapa akan binasakan dia? Jadi memang dia tak akan binasa. Bila dia tak binasa, maksudnya dia tak hajat pada satu. Pasal dia tak akan binasa. Satu, dia tak binasa. Pasal dia tak hajat. Kita binasa pasal kita hajat. Kita hajat makan, hajat minum, hajat duit. Kita hajat satu kita akan rosak dan binasa. Kita akan mati. Allah, pasal apa pula nak binasa? Dia tak hajat pada sesuatu. Dia tak perlu pada satu. Pasal tu dia tak akan binasa. Bakar. Pasal apa lagi mesti menyebabkan dia tak hajat pada satu? Mesti dia tak serupakan kita. Kita ada anak isteri. Takkan dia ada anak isteri? Dia ada anak isteri, dia bukan Tuhan. Mukhalafah alil hadis. Lagi, macam apa lagi ciri mesti dia tak hajat pada satu? Mestilah dia berdiri sendiri. Qiyam bi nafsi. Saya saja ambil daripada sifat 20. Dan memang ulama ambil daripada sifat 20 tu. Dan itu antara kenapa ada sifat 20 tu dengan huraian. Jadi yang tu adalah ciri yang tak dapat tidak mesti disenaraikan untuk istighna ilah an kulli ma siwa. Kaya dia pada setiap satu. Dan untuk dia tak hajat pada sesuatu juga, mesti dia mendengar. Mesti dilihat. Mesti dia berkata-kata. Siapa? Kalau dia tak lihat, dia perlu sesuatu untuk memberikan dia maklumat. Begitu juga maklumat, sama ada maklumat nisbah penglihatan, maklumat nisbah pendengaran. Begitu juga dia nak informkan maklumat kat kita, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak boleh kata-kata. Tak munasabah Tuhan gitu. Pasal bila dia tak boleh kata-kata, dia akan berhajat pada satu untuk jadi perantara untuk menceritakan sesuatu, untuk memaklumkan sesuatu pada kita. Mustahil Allah Ta'ala gitu. Mustahil Allah Ta'ala gitu. Jadi kalau faham pada tu, ada apa dah tu? Wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi, sama, basar, kalam. Dah sama basar kalam, macam mana kita belajar sifat 20 dulu, mesti sami'an, basiran, mutakaliman. 11. 11. Baik, ciri yang kedua, mesti semua makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Apa ciri yang mesti supaya makhluk semua hajat pada Tuhan? Mesti dia satu, wahdaniyah. Lagi apa ciri mesti supaya makhluk semua hajat pada dia? Mesti dia hidup. Dia mati, siapa nak hajat dia? Dan hidup mesti ada ilmu. Bodoh siapa nak ke Tuhan bodoh? Mesti dia kuasa. Siapa nak pada Tuhan yang lemah? Mesti ada kehendak. Tuhan pun kehendak dia, kita yang menentukan. Kita minta baru dia tentu. Apa Tuhan kelakar ke ni? Apa? Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dah ada ma'ani, mesti ada qadiran, muridan, aliman, hayat. Berapa? 9. Jadi ciri tak hajat pada sesuatu ada 11 daripada sifat 20. Ada 9 daripada ciri semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Yang tu yang kalau ringkasnya disebut istighna dan iftiqar 20. Dan faham daripada Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu. Apa dia? Allah Ta'ala harus nak buat alam. Tu yang kita belajar sifat harus tu. Fi'lu syai' fi'lu mumkin atau tarkuhu. Fi'lu mumkinin atau tarkuhu, buat benda mungkin ataupun tinggalkan dia. Kita belajar bahawa ketuhanan tu seharus pada Allah Ta'ala buat sesuatu. Jadi faham daripada kata dia tak hajat pada sesuatu, jadi dia buat bukan wajib. Dia tak wajib buat makhluk. Disembah dia nak buat, bila dah tak wajib harus. Tu faham, ada sifat harus pada itu. Jadi faham tu 20 yang wajib, 1 yang harus, dan dah wajib mesti sebaliknya yang mustahil. Jadi sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Panjangkan sikit. Tiada Tuhan disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Hurai sikit. Tiada yang kaya pada setiap satu dan semua makhluk berhajat kepadanya melainkan Allah.
Syarah lagi dengan pencirian. Tiada yang wujud. Qiyam baqa' mukhalaf ila hadis. Qiyam bi nafsih. Sama pasal kalam. Sami'an basira muntakaliman. Itu tentang istighna, iftiqar. Tiadalah yang semua makhluk berhajat pada satu. Tiadalah yang wadaniyah. Tiadalah yang kudrat iradat ilmu hayat. Dan kudrat iradat ilmu hayat tiada qadir murid dan aliman hayyan. Melainkan Allah. Dah kata dia tak hajat pada satu. Tak wajib baca dia buat satu. Bahkan harus. Itu sifat harus pada Allah Ta'ala. Lawan daripada 20 yang wajib tu, yang kata dia ada, mustahil. Di sebalik daripada 20 lah. Itu yang atas kira ulama 41. 41 dah dipanggil simpulan iman. Selesai bab ketuhanan. Dengan hanya menyebut La ilaha illallah. Satu yang ngaji sifat 20 wajib tu. Saja nak ke situ dulu. Cuma nak sebut gini. Ada orang bila dia tak belajar ilmu daripada ulama' tuan-tuan, dia kata begini, Nabi tak pernah ajar pun sifat 20. Dan orang nak beriman, dia ajar sifat 20 macam tu. Memang Nabi tak ajar sifat 20 macam tu. Memang Nabi tak pernah ajar macam tu. Memang ayat tu betul lah. Memang Nabi tak pernah ajar. Tapi orang Islam yang zaman tu, yang Quran turun dengan orang pakak faham bahasa Al-Quran, yang Quran diturun dengan orang zaman tu memang bercakap dengan bahasa Quran tu. Agak-agak adakah dia faham La ilaha illallah yang jembatkan masuk Islam, dia faham dengan keseluruhan maknanya tu? Ya. Atas sebab ulama, ya. Satu yang ulama bagi huraian macam tu. Jadi Rasulullah tak perlu ajar. Hang sebut La ilaha illallah. La ilaha illallah tu wujud, hidam, baqa', tak payah. Pasal apa? Tuan-tuan tengok dah, kalau dengan makna yang dah konten dalam tu, La ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Bagi ciri tau. Kita jenuh mikir. Mereka dah faham dengan bahasa mereka sendiri. Quran turun dengan bahasa tu. Satu tak perlu dihurai. Siap. Dan Rasulullah pun kena tengok. Saya nak sebut kata makna tu sebenarnya dah ada lah. Bila kata mengaku La ilaha illallah, maksudnya mengakui Tuhan Allah Ta'ala saja satu-satunya Tuhan dengan semua ciri itu. Dan mengakunya itu, dengar saya soal, tuan-tuan jawab tengok dan perhatikan makna yang tuan-tuan jawab nanti tu, dengan relatekan dengan berlaku pada Rasulullah. Bila orang Islam sebut La ilaha illallah, tengok orang kafir marah tak marah? Jangan saya sebut Bila kata La ilaha illallah, dengan saya bagi huraian tadi, adakah orang yang sebut La ilaha illallah kata Allah Ta'ala ni Tuhan yang satu? Tidak. Dan bila dia satu, Allah Ta'ala saja yang benar, yang lain semua palsu? Tidak. Jadi bila sebut La ilaha illallah zaman Rasulullah, bila sahabat cakap itu, bila Rasulullah kata La ilaha illallah, semua bakat kata La ilaha illallah, orang kafir marah. Tuan-tuan tahu apa siapa dia marah? Dia marah pasal apa? Pasal La ilaha illallah tu dia orang faham siap dah. Oh, kalau gitu kami tak betul ya. Macam mana boleh faham tak betul? Tu cerita La ilaha illallah tadi tu. Pasal bila sebut La ilaha illallah, Allah je Tuhan betul. Allah je satu, Allah Ta'ala je kuasa. Itulah Tuhan sebenar. Berhala bukan Tuhan sebenar. Hampa yang dia buat, hampa dia sembah. Buat muka perak sikit takut. Kelakar. Dah dipaham pada kalimah La ilaha illallah tu. Sebut La ilaha illallah je, kafir dengar ayat tu merah padam muka. Cakap baik-baik, jangan cakap gitu. Tuan-tuan tahu tak pasal apa dia jadi gitu? Dia faham kalimah syahadah. Tak perlu huraian. Kita ni dengar, saya dah hurai kat tuan-tuan. Tuan-tuan sebut tak? La ilaha illallah. Sebut tak? Okey, dengar sekali saya tanya. Tuan-tuan faham tak semua saya sebut tu masuk sekali dalam kepala otak tuan-tuan tu? Masuk tak? Masuk? Oh, power tuan-tuan. Oh. Ke sekadar tiada Tuhan melainkan Allah. Masuk tu je, betul tak? Masuk translation only. Makna tu tak faham. Pasal apa? Kita bukan orang Arab tuan-tuan. Dah syarah pun tak apa nak faham. Betul tak? Betul tak saya kata? Orang Arab tak payah syarah. Sebut La ilaha illallah, dia merah padam dah. Rasulullah bila dia mula-mula jadi Rasul, dia kumpul di Bukit Safa tu, dia bangun, dia cerita ana lakum rasulun mubin, aku ada Rasul yang nyata untuk kamu sekarang ni. Dia ceritalah kamu nak mengucap kalimah syahadah gini. Nak sebut gini, antara perkataan yang dikeluarkan oleh Abu Lahab, dia kata Ya Muhammad alihaza jama'atana,
Oi Muhammad, dipanggil Muhammad je, anak menakan ni, panggil nama ya tak? Ahli hadza jamaah tanah, pasal ini hang nak info kami. Hang terlupa hang mula, hang telah memperbodohkan tok nenek moyang kami ya. Macam mana dia boleh faham itu? Rasulullah kau syarah panjang-panjang. Pasal apa dia boleh faham itu? Kata dia Rasulullah memperbodohkan tok nenek moyang kami. Hanya Rasulullah menyebut la ilaha illallah. Sikit. Pasal apa dia marah sangat? Pasal dia faham. Tengok kita lah ni. Kita lah ni, kita sendiri kita sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan masih faham tak? Masih faham tak betul ayat tu rasanya. Tuan-tuan faham tak yang tuan-tuan sebut la ilaha illallah tu, semua sifat 20 tu masuk dalam tu. Tu pun paksa-paksa masuk. Ustaz sebut tadi apa 20 lawan satu baru nak kira baru nak tulis. Agak-agak masuk mana tu dalam kepala. Kalau tuan-tuan zikir dah la ilaha illallah, bopi sembahyang sehari ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk tak semua makna tu dalam kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah. Cakap ikhlas tak? Betul-betul cakap. Masuk tak semua makna tu? Tak ada, steam je. Jangan kata tuan-tuan termasuk ni. Ni saya. Kalau time ringat-ringatlah. Saya pasal saya faham makna tu. Time kita sedap baca memang kita berhati. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, best. Masuk semua. Saya pasal saya faham. Tuan-tuan saya tak tahu faham tak faham. Main angguk saya tak tahu lagi tu. Tuan-tuan nilai lah tuan-tuan. Pasal tuan-tuan yang boleh nilai tuan-tuan. Saya tak test, saya tak tahulah tuan-tuan yang nilai. Kalau saya test, boleh test lagi. Tuan-tuan gila tu, saya tahu lah tu. Saya tak test, tak apalah. Apa saya nak sebut ni? Kita sebut dengan tak faham, mereka sebut faham. Macam mana pun, pasal itu datang syarak. Pasal itulah setiap orang kalimah nak masuk Islam menyebut kalimah ni untuk selesaikan bab ketuhanan. Kena asyhadu alla ilaha illallah. Selesai bab ketuhanan. Satu bab. Yang tu kan dia ada, yang tu makna semua yang kita dah syarah semua tu. Dalam bab melihat Allah Taala, dia Allah Taala harus hantar rasul. Allah Taala dia mesti sifat sempurna, tak ada sifat kurang. Semua dalam tu lah. La ilaha illallah. Okey, ambil ke Muhammad Rasulullah sikit. Muhammad Rasulullah. Asal perkataan dia Muhammad utusan Allah Taala. Faham apa Muhammad utusan? Maksudnya kita membenarkan dia adalah utusan. Maksudnya mesti dia benar. Siddiq. Agak-agak dia ni orang kianat ke apa? Kalau kita kianat, kita takkan percaya punya. Dia ni utusan. Boleh percaya ke utusan? Jadi kita percaya tu, kita kata dia Muhammad utusan Allah, maksudnya kita faham dia orang amanah, menyampaikan apa yang pemberi amanah sampaikan kepada kita. Tu Muhammad Rasulullah. Agak-agak cerdik tak? Kita mengaku dia utusan Tuhan. Maksudnya kita mengakui bahawasanya dia orang cerdik, orang yang boleh menyampaikan amanah tersebut. Dia tabligh lah. Dah bagi amanah dah sampai kat kita, kita iktiraf dia tabligh lah. Okey, siddiq, amanah, tabligh, batanah. Sebalik dia mustahil. Untuk manusia tak ada. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah Taala, bukan Tuhan. Dan kita dengan apa yang kita lihat, dia adalah ada anak, ada isteri. Muhammad ni kita bicara keturunan Quraisy, orang Arab, duduk lahir di Mekah, meninggal, dia wafat di Madinah. Malaikat ke dia? Jin ke dia? Tak, dia Rasulullah, dia manusia. Semua siap tu. 4 sifat wajib, nafi sifat mustahil, dan kita mengiktiraf dia ialah sifat dengan sifat manusia. Dan kita mengiktiraf dia ialah Rasulullah. Mesti Allah Ta'ala beri sifat keistimewaan yang layak untuk menyelesaikan misi dan misi sebagai Rasulullah. Apa yang kita dah belajar tu semua konten dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kira dengan angka 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Masuk dalam tu? Masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang masyhur ulama kita sebut ada 50 aqaidul iman. Ada 50 tadi. Kalau kira dengan 20 tu, 20 wajib, 20 mustahil. Kalau kira macam tu lah. Kalau kira dengan saya sebut pencirian tadi, ada tak hajat pada satu, di situ ada 11. Semua makhluk mesti hajat pada dia, ada 9. Istilahnya istirda' dengan iftiqar. 9 11 dah 20. Dan kata dia tak hajat pada satu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Dia tak wajib membuat makhluk, harus pada dia. Tu sifat harus satu.
21, dah 20 yang wajib, dah itu wajib. Tentulah di sebaliknya adalah mustahil. 41 pada Rasul 44, 1 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus, 9 combine 50 qaidul iman. Yang ni angka sekurang-kurang yang telah disebut oleh ulama, yang kalau sebut dengan angka lah terkandung dalam tu dengan kebijakan ulama. Tolong syarah kat kita macam mana kita dah belajar. Soal sikit, best tak? Best apa? Best huraian yang diberi. Dia orang pandai bagi hurai, cuk, 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 cuk. Dan boleh sedikit gambaran kepada kita. Oh padan lah, nak Islam je ucap kalimah syahadah, nak Islam je ucap kalimah syahadah. Pasal apa? Pasal semua kandungan agama Islam ni dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan terkandung dalam tu. Dan saya sebut tadi sikit lagi, bukan saja bab ketuhanan, bab kerasulan, semua bab keimanan masuk dalam tu. Mana pula kerukun iman, bab Tuhan dah selesai, Nabi Muhammad dah selesai. Adakah mengaku Nabi Muhammad ni utusan Allah Ta'ala berarti mengaku semua Nabi dan Rasul? Ya. Pasal apa? Kita mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, faham pada tu kita mengaku apa yang dia bawa. Antara dia bawa, dia kata aku berasul, qad khalat min qablihi rusul, telah terdahulu sebelum daripada dia adalah rasul-rasul lain. Dia pun kata gitu, aku adalah khatamun nabiyyin. Jadi mengiktiraf dia sebagai rasul maksudnya mengiktiraf apa yang dia bawa berkenaan rasul. Mengiktiraf dia sebagai rasul maksudnya kita mengiktiraf dia menerima wahyu daripada Jibril, maksudnya mengiktiraf pada malaikat, beriman pada malaikat, dan antara malaikat tu Jibril, dan dia kabarkan semua malaikat-malaikat yang lain. Kita beriman dengan Nabi Muhammad, percaya dengan apa dia bawa, maksudnya mengakui dalam bab malaikat, beriman dengan malaikat. Dia juga menceritakan dia bawa dalam Al-Quran sebelum dia ada pada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, kitab gini, maksudnya beriman dengan kitab. Mengakui Rasulullah utusan Allah Ta'ala, beriman dengan kitab. Mengaku dengan Rasulullah saja berarti beriman dengan kiamat. Kata dia jaga esok hari kiamat, mati adalah kiamat kecil, nanti dengan kiamat, musnah alam, bangun padang mahsyar, sirat, jannah, syurga, neraka, semua dalam konten, dalam perkataan dia. Membenarkan Rasulullah adalah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, membenarkan dalam bab kiamat, membenarkan juga dalam bab qada-qadar, pasal dia kata dia yang maklum dengan kita. Allah Ta'ala dia telah tentukan semua azali lagi, dia mesti perfect, takkan ada yang kekurangan pada dia. Tentulah apa dia nak buat, semua dalam ilmu dia dan semua dalam ketentuan dia. Semua pelaksanaan yang berlaku mestilah tepat macam mana kehendak dia. Cukup rukun iman? Betul macam okey tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey tak? Like. Setuju tak bahawasanya memang menyebut kalimah syahadah boleh masuk, menyebabkan kafir masuk Islam? Setuju? Best. Siap. Satu, kita pun disuruh perbanyak kalimah la ilaha illallah ni. Rasulullah pernah sebut aksiru atau jaddidu min qawli la ilaha illallah. Dan selalu orang nak zikir disebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Pasal apa afdal? Pasal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing ada pahala besar tu kalimah tu. Macam mana pun, kenapa la ilaha illallah dia seafdal? Pasal yang subhanallah orang kafir tak jadi Islam, alhamdulillah orang kafir tak jadi Islam, Allahu akbar orang kafir tak jadi Islam, la ilaha illallah kafir boleh jadi Islam. Seafdal zikir tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suruh zikir banyak, tapi belajar dengan sempurna baru best zikir. Kalau tidak, tuan-tuan zikirnya ni yang kita jam ni. Sikit lagi lah sebut. Kalau gitu zikir banyak-banyak la ilallah, bagus tak? Bagus. Okey, tuan-tuan dah iktiraf bagus tu, bagus, betul lah. Betul. Kalau seorang-seorang larat tak zikir, larat tak? Temberang lah, tunggu kenduri tahlil baru zikir je. Buh pilah hari-hari tu kan. Jadi maksudnya kita perlu grup dalam bab berjamaah untuk buat zikir, betul tak? Baru boleh membantu. Rasulullah pun ada isyarat, al-mu'min qawiyyun bi akhi. Orang Islam dia kuat dengan saudara dia. Kawan ni kuat zikir, kalau tak kuat pun kita sama-sama macam mana? Oh, jadi kuat. Jadi bagus tak zikir berjemaah? Bagus. Betul. Like. Setuju. Bagus zikir berjemaah. Kalau zikir pelan-pelan dengan zikir kuat, mana agak-agak lagi semangat dan boleh menyemarakkan kesungguhan kita untuk zikir? Bukan pelan. Semua masing-masing. Tuan-tuan kita zikir la ilallah 1000 kali.
Pakar tidur. Mana yang boleh menghilangkan mengantukkan itu? Mana? Zikir kuat. Bagus tak zikir kuat? Jawab. Like. Setuju? Betul, bagus tak zikir kuat? Bagus tak zikir ramai-ramai? Bagus tak menyebut la ilaha illallah? Boleh tak buat kumpulan menyebut? Tu Wahabi duk kata sesat tu bid'ah ni apa? Pasal apa? Tuan-tuan tak boleh jawab? Pangang. Jawab. Saya tak payah hujah dengan nas. Benda yang istilah common knowledge. Quran tak ada suruh banyakkan zikir. Zikir. Berlambak-berlambak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Siang, pagi, petang. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Suruh ingat Allah Ta'ala, berdiri, duduk, sambil menyengging. Semua kena ingat Allah Ta'ala weh. Jadi bagus tak zikir selalu. Kita nak zikir selalu pun tak apa. Buat kumpulan ada waktu time-time tertentu je, barulah boleh zikir. Tu pun nak kata sepatutnya setiap waktu. Bolehlah setidak-tidaknya itu boleh membantu. Jadi bagus tak buat zikir macam tu. Yang malam macam ni selalunya dengan salah silah ulama dulu, dengan ada kaedah bertarikat. Jadi bagus ke bertarikat ni? Baguslah. Baguslah. Nak sebut tak bagus dia dulu. Itu disiplin ilmu dia macam mana? Mengaji elok lah.